Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi apabila terdapat peningkatan bahan pencemaran di dalam atmosfera. Pencemaran udara juga dapat menjejaskan kesihatan manusia, tumbuhan dan haiwan. Punca-punca pencemaran yang pertama, gas exhaust kenderaan bermotor, asap kilat industri dan pembakaran terbuka. Contoh bahan pencemar, gas nitrogen oksida, plumbum, gas hidrokarbon, gas sulfur dioksida, gas karbon dioksida dan asap dan selaga. Hujan asid. Hujan asid berlaku apabila pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas-gas berasid. Gas-gas berasid ini akan tersejat dan bergabung dengan wap air dan membentuk awan hujan. Awan hujan ini bukan mempunyai titisan air. Jadi bila hujan turun, titisan air ini akan bergabung dengan gas-gas berasid dan menjadikan hujan itu hujan asid. Antara keburukan hujan asid ni, dia dapat menjejaskan pH tanah dan dapat menjejaskan kesihatan manusia. Pencemaran terma. Apakah itu pencemaran terma? Pencemaran terma merujuk kepada kemerosotan kualiti air akibat proses pembebasan atau penyikiran haba ke dalam air yang mengubah suhu air. Apakah punca utama pencemaran terma? Pencemaran terma berpunca daripada pelepasan air panas dari kilang, reaktor nuklear dan stesen jana kuasa elektrik. Ini merupakan proses pembebasan haba. Yang pertama, air digunakan sebagai ejen penyejuk bagi menyejukkan generator di dalam kilang dan stesen jana kuasa elektrik. Dan kedua, air panas yang terhasil disalurkan kembali ke sungai atau ke tasik yang menyebabkan pencemaran terma. Kesan-kesan peningkatan suhu air sungai atau tasik. Kesannya, ia menjadikan sungai tidak lagi sesuai untuk habitat hidupan akuatik disebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam air berkurang, iaitu tahap BOD tinggi. Yang kedua, ia menggalakkan pertumbuhan alga yang menyumbang kepada eutrofikasi dan meningkatkan pencemaran air apabila tahap BOD meningkat. Yang ketiga, ia mengganggu proses biokimia organisma akuatik yang hanya boleh hidup dalam julat suhu tertentu. Contohnya, peningkatan suhu boleh menyebabkan telur ikan menetas lebih awal dari masa sebenar ataupun langsung tidak menetas. Malah, ada di antara organisma yang boleh mati serta merta akibat perubahan suhu air yang mendadak. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi bermaksud bunyi yang mengganggu serta mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia dan haiwan. Antara bentuk-bentuk pencemaran bunyi ialah pengangkutan udara, alat muzik, kenderaan bermotor, mesin industri, mesin pertanian dan aktiviti pembinaan. Ukuran kekuatan bunyi menggunakan unit decibels dB, manakala frekuensi atau getaran bunyi diukur menggunakan unit hertz (Hz). Berikut merupakan contoh ukuran kekuatan bunyi. Menjerit mempunyai 40 hingga 50 dB, kereta dan motosikal mempunyai 70 hingga 80 dB, pengorek jalan mempunyai 81 hingga 90 dB, lori mempunyai 91 hingga 100 dB. Kilat mempunyai 110 hingga 120 dB, kapal terbang mempunyai 121 hingga 130 dB, manakala roket mempunyai 140 dB ke atas. Antara kesan-kesan pencemaran bunyi ialah: yang pertama, boleh menyebabkan seseorang menjadi pekak. Yang kedua, mengganggu keselesaan dan ketenteraman. Yang terakhir, menyebabkan masalah kesihatan berkaitan tekanan seperti tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, kemurungan, ulcer dan sakit kepala. Ledakan pertumbuhan populasi. Pengenalan. Ledakan pertumbuhan populasi ialah peningkatan jumlah manusia yang tinggal di kawasan tertentu. Kesannya, pengurangan sumber alam sekitar berlaku dengan cepat yang membawa kepada penyahutanan, kehilangan biodiversiti dan pemanasan global. Kawasan hutan ditebang bagi menyediakan penempatan, pembangunan, pertanian dan kemudahan kepada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Akibat daripada aktiviti ini, organisma terdedah kepada pelbagai ancaman seperti masalah sumber air mentah dan bekalan air bersih, peningkatan pencemaran serta penyakit, seterusnya kepupusan kepelbagaian hidupan. Selain itu, sisa kumbahan juga akan menimbulkan ancaman pencemaran kepada alam sekitar. Bagi mengatasi masalah ini,
teknologi rawatan air digunakan tetapi akan menyebabkan peningkatan kos sumber air termasuk air terawat. Baiklah, sekarang kita akan menjawab latihan pada buku Bioskor, muka surat 179. Uji minda 7, terangkan bagaimana penggunaan teknologi moden dapat membantu mengawal kualiti alam sekitar. Teknologi yang pertama, pengubah bermakin penerangan, dipasang pada payung egzos kenderaan untuk menyingkirkan gas karbon monoksida dan mengurangkan karbon dioksida dari asap egzos. Yang kedua, teknologi petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pembebasan plumbum yang menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, rawatan kumbahan penerangan, merawat sisa-sisa toksik dari kilang dengan menggunakan mikroorganisma. Yang kedua, penghasilan bahan api biojisim penerangan, menukarkan sisa kelapa sawit kepada biogas ataupun metana. Teknologi yang keempat, penggunaan mikroorganisma untuk membersihkan alam sekitar. Penerangan, penggunaan bakteria untuk membersih tumpahan minyak bagi mengawal pencemaran air. Yang terakhir, pembakaran sampah dalam incinerator. Penerangannya untuk mengurangkan pencemaran udara. Baiklah, uji minda 8, raja di bawah menunjukkan pembentukan hujan asid. Isikan petak jawapan di bawah dengan nombor jawapan mengikut susunan yang sepadan dengan raja di atas. Yang pertama, pembakaran bahan api fosil oleh loji pembakaran arang batu, kilang perindustrian dan kenderaan telah membebaskan gas karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida ke atmosfera. Yang kedua, gas ini terlarut dalam uap air di atmosfera membentuk asid nitrik dan asid sulfurik serta bergabung dengan air yang tersejat lalu kemudiannya turun sebagai hujan asid. Lalu yang ketiga, kesan dari hujan asid menyebabkan tanah menjadi berasid, iaitu pH kurang dari 5 dan kurang subur untuk pertanian, menyebabkan hasil pertanian berkurangan. Mineral dalam tanah juga akan terlarut lesap, menambahkan lagi ketidaksuburan tanah. Yang keempat, hujan asid juga memusnahkan tisu daun dan juga klorofil serta mereputkan akar tumbuhan, menyebabkan banyak tanaman akan mati. Akhir sekali, peningkatan keasidan air pula akan mengurangkan populasi plankton yang menjadi sumber makanan ikan. Ini akan mengganggu rantai makanan dan menyebabkan kematian organisma. Yang keenam, kesan hujan asid pada manusia pula mengakibatkan penyakit kulit dan juga kerosakan tisu. Binaan yang diperbuat dari logam juga akan terhakis akibat tindak balas dari asid, contohnya besi jambatan, rel kereta api dan juga struktur mama. Baiklah, uji minda 9. Raja di bawah menunjukkan aktiviti menyembur racun serangga yang dijalankan di suatu kawasan pertanian. Bincangkan kesan baik dan kesan buruk aktiviti tersebut pada hasil pertanian manusia dan alam sekitar. Kesan baik, populasi serangga berkurang dengan cepat kerana racun serangga sangat berkesan untuk membunuh serangga. Hasil pertanian meningkat kerana tiada serangga yang merosakkan tanaman. Kesan buruk pula, menyebabkan air tercemar dengan racun yang mengakibatkan hidupan akuatik mati. Insektisid yang diserap oleh tumbuhan dan memasuki rantai makanan, lalu akhirnya terkumpul dalam badan manusia yang boleh membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser. Serangga perosak lama-kelamaan menjadi imun terhadap insektisid tersebut, menyebabkan petani terpaksa meningkatkan penggunaan insektisid untuk membunuh serangga. Ini menyebabkan lebih banyak insektisid dibebaskan ke persekitaran, menyebabkan pencemaran udara, dan insektisid boleh menyebabkan kerosakan kulit dan mata petani. Uji minda 10 bincangkan kesan baik dan kesan buruk pertambahan populasi manusia dalam sesebuah negara. Kesan baik yang pertama, pertambahan tenaga manusia. Penerangan menyebabkan kos pengeluaran keperluan asas manusia menurun. Kesan baik yang kedua, mewujudkan pasaran produk yang lebih besar. Penerangan, bertambah pengguna bagi keluaran industri. Kesan buruk, menambah sumber kebakaran. Penerangan dapat mempercepatkan kemajuan sains dan teknologi. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kesan buruk yang kedua, bertambah aktiviti manusia seperti industri, pertanian dan kenderaan. Penerangan menyebabkan pencemaran alam, pemusnahan habitat semula jadi, kepupusan flora dan fauna, pemanasan global. Kesan buruk yang ketiga, penggunaan sumber semula jadi seperti bahan api yang tidak terkawal. Penerangan, kehabisan sumber bahan api. Sekian, terima kasih.